Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kerja Sofia binti Mazahimi. Nombor metrik 20211237667. Hari ini saya akan menghuraikan serba sedikit mengenai pengenalan dan kajian lepas berkaitan dengan Bank Negara Malaysia atau singkatannya BNM. BNM merupakan bank pusat di Malaysia. Ibu pejabatnya yang terletak di Kuala Lumpur, Ibu Negara Malaysia, dan ditubuhkan pada 26 Januari 1959 di bawah Ordinan Bank Pusat Tanah Melayu 1959 sebagai Bank Pusat Central Bank of Malaya atau Bank Negara Tanah Melayu untuk mengeluarkan mata wang sebagai jurubank dan penasihat untuk kerajaan dan mengawal kedudukan kredit negara. Dengan penubuhannya, ia perlu memenuhi objektif iaitu untuk mengeluarkan mata wang di samping dapat memastikan dasar pembayaran negara dan sistem penyelesaian untuk manfaat Malaysia sekaligus untuk mempromosikan kestabilan kewangan. Oleh itu, dengan objektif berikut, bank dicipta untuk mengawal ekonomi Malaysia dengan lebih selamat. Perbankan Islam Malaysia pada masa kini telah menjangkaui 3 dekad pelaksanaan dan telah mengorak langkah menjadi antara penyedia perkhidmatan kewangan terpenting dan berdaya saing seiring dengan kemajuan Malaysia. Oleh itu, adalah menjadi keperluan pada hari ini untuk mengetahui sejauh mana perjalanan perbankan Islam di Malaysia, sama ada ia berjalan seiring dengan perkembangan semasa atau sebaliknya. Ini kerana perbankan Islam yang ada kini bukan sekadar menjadi platform simpanan deposit semata-mata, malah turut menghasilkan eksternalitas positif melalui kepada umat Islam, khususnya masyarakat Melayu. Dalam mencapai objektif ini, pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia bertujuan untuk memperkasakan institusi perbankan Islam di Malaysia. Antaranya, pelan sektor kewangan 2011-2020 yang dihasilkan oleh Bank Negara Malaysia yang menggariskan pelbagai langkah strategik bagi menyediakan persekitaran yang lebih kondusif dan menambah baik kemampuan Malaysia dalam memudah cara aliran kewangan merentasi sempadan. Antara langkah lain ialah Program Transformasi Ekonomi ETP telah mengenal pasti industri kewangan Islam sebagai sektor penting yang menyumbang kepada tambahan pendapatan negara kasar. Perkembangan perbankan Islam di seluruh dunia turut mempengaruhi perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Ini jelas menunjukkan kesedaran dan keprihatinan masyarakat Malaysia terhadap peranan institusi perbankan Islam itu sendiri. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, sebanyak 17 buah bank Islam yang telah wujud di Malaysia yang beroperasi di bawah sistem perbankan Islam. Ini menunjukkan suatu peningkatan yang mantap jika dibandingkan dengan penubuhan perbankan Islam pada tahun 1983. Segala perkhidmatan yang ditawarkan oleh setiap institusi perbankan dipantau oleh panel syariah setiap bank yang dilantik. Perkembangan sistem perbankan Islam di Malaysia terus rancak berkembang seiring dengan perbankan konvensional yang sedia kukuh, yang mana sehingga akhir 2013 aset sistem perbankan Islam meningkat kepada 25% daripada jumlah aset sistem perbankan negara, manakala deposit sistem perbankan Islam berkembang 26.6% kepada yang merangkumi 26.6% daripada jumlah deposit sistem perbankan, dan pembiayaan meningkat sebanyak 27.5% daripada jumlah pinjaman setiap
perbankan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Lumar Firdaus bin Muhammad Fadilah. Nombor pelajar 2021122889. Hari ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan kajian lepas. Objektif kajian. Pertama sekali, untuk mengkaji kepentingan sistem kewangan Islam dalam keadilan dan kesaksamaan. Seterusnya, untuk menilai sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang fungsi bank negara serta sistem kewangan Islam. Yang lepas, sistem kewangan Islam bermula pada era kebangkitan Islam sekitar tahun 1960-1970. Seterusnya, sistem perbankan Islam menolak unsur ketidakadilan penindasan agar semua urusan menjadi adil dan saksama tanpa kezaliman. Sistem perbankan Islam telah bermula secara rasmi di Malaysia pada tahun 1980-an apabila Bank Islam Malaysia Berhad ditubuhkan pada tahun 1 Julai 1983. Perbankan Islam di Malaysia terbahagi kepada Bank Islam di bawah Alta Bank Islam 1983 dan Skim Perbankan Islam SPI di bawah Akta Bank dan institusi-institusi kewangan 1989. Sistem perbankan Islam menggunakan konsep seperti mudarabah, murabahah, wajiah, musyarakah, qardul hasan, ijarah summa al-ba'is, ba'ith al-inah dan hibah ba'i, bithaman ajil dan wakalah. Sejarah penubuhan awal perbankan Islam di dunia adalah bermula ketika Graham Local Saving Bank diasaskan di Mesir pada tahun 1963 tanpa menggunakan istilah Islami secara rasmi. Seterusnya, bank merupakan institusi perantara yang mengumpulkan data daripada orang awam atau dikenali sebagai deposit untuk disalurkan kepada pelanggan yang memerlukan pembiayaan. Seterusnya, perbankan Islam menggunakan instrumen atau alat-alat keuangan Islam untuk beroperasi secara halal dan berlandaskan syariat Islam yang betul. Operasi perbankan adalah berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Operasi perbankan Islam wajib menghindari riba dan perkara-perkara seperti riba yang boleh menindas dan merugikan pihak yang lain. Perbankan Islam menitik beratkan implikasi sosial yang terhasil oleh sebarang kemungkinan atau tindakan yang diambil. Hasil kajian mendapati bahawa penubuhan perbankan Islam di negara ini merupakan projek berdaya maju dari segi operasi dan keuntungan. Di Malaysia telah berjaya melaksanakan satu sistem dui perbankan dan muncul sebagai negara pertama yang melaksanakan sistem perbankan Islam yang beroperasi seiring dengan perbankan konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Nabila binti Mak Ruslan dan nombor pelajar saya 2021108427. Saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang metodologi dan dapatan kajian hasil daripada kajian kumpulan ini. Metodologi kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat yang lebih tentang kajian kami ini. Kumpulan kami telah melakukan beberapa kaedah untuk mengumpulkan data. Antaranya ialah menjalankan kaji selidik dengan menyediakan beberapa soalan berkaitan bank negara dan pengetahuan am yang mereka sedia ada berkaitan sistem keuangan kepada pelajar dan pekerja. Daripada soalan tersebut, kami telah mendapat 19 orang respon yang berbeza-beza. Oleh itu, dari kaji selidik kami ini, kami dapati bahawa kami dapat menilai semua pengetahuan masyarakat yang berbeza-beza dan ada juga yang kurang pengetahuan dengan sistem keuangan Islam. Selain itu, kumpulan kami juga mencari maklumat daripada sumber lain seperti laman sesawang, blog persendirian dan juga majalah. Tetapi, seperti yang sedia maklum, maklumat daripada laman sesawang lebih banyak daripada buku atau majalah.
Oleh itu, kami telah mengkaji semua respon yang diberi oleh responden dan telah pun kami huraikan di bahagian dapatan kajian. Dapatan kajian. Seperti yang sedia maklum, kami sekumpulan telah menjalankan kajian soal selidik mengenai pengetahuan tentang bank negara melalui pautan Google Form dan mengedarkannya kepada rakan-rakan, ahli keluarga dan juga kenalan kami melalui WhatsApp group, status WhatsApp dan Instagram. Daripada kajian ini, kami telah merekodkan maklum balas yang diterima daripada 19 orang responden yang hampir 85% daripadanya adalah pelajar. Soalan pertama yang kami sediakan ialah sejauh mana anda mengetahui serba sedikit tentang sistem keuangan. Berdasarkan soalan itu, 26.3% pengetahuannya berada di tahap kurang dan 10.5% sudah ada banyak dan tiada yang tinggi pengetahuannya. Hal ini mungkin kerana sistem keuangan bank negara ini kurang didedahkan kepada khalayak ramai, terutamanya dalam generasi muda abad ini. Soalan kedua pula ialah fungsi bank negara yang anda tahu. Majoriti daripada responden mengatakan bahawa bank negara ialah untuk mengawal sistem aliran mata wang negara. Contoh mereka bagi ialah proses pengeluaran wang ringgit Malaysia dan ada juga mengatakan sebagai tempat penyimpanan semua mata wang negara serta melaksanakan dasar keuangan. Baik, sebenarnya bank negara merupakan bank utama kepada bank-bank lain, seolah ibu kepada bank-bank yang ada, contohnya Maybank, CIMB Bank, BSN dan sebagainya. Selain itu, kami memilih soalan berkaitan pengetahuan asas untuk ditujukan dalam soalan selidik kaji ini. Soalannya ialah, bolehkah kita membuka akaun bank simpanan melalui bank negara? Jadi, seramai 52.6% mengatakan tidak, manakala 47.4% pula mengatakan ya. Ramai yang keliru dengan hal ini sebenarnya. Jawapannya adalah tidak. Bank negara hanyalah berkhidmat untuk menjaga kewangan kerajaan Malaysia dan menjadi jurubank kepada bank-bank perdagangan seperti Bank Simpanan Nasional, Bank Islam, CIMB Bank dan lain-lain. Jadi, jika kita ingin membuka akaun simpanan, kita perlulah berurusan dengan bank tersebut. Soalan keempat pula, kami meminta para responden menyatakan akaun bank yang dimiliki oleh mereka. Ada sebilangan yang memegang 2 akaun bank dalam satu masa. Berdasarkan soalan itu, kami juga ingin mengkaji tujuan utama para responden membuka akaun bank simpanan tersebut. Walaupun hampir keseluruhan daripada 19 orang responden ini merupakan pelajar, ramai daripada mereka termasuklah 15.8% pekerja membuka akaun bank simpanan itu atas tujuan kegunaan peribadi seperti untuk menyimpan wang semasa. Akhir sekali, soalan berkaitan pendapat mereka tentang bank negara. Pelbagai pendapat yang berbeza-beza telah kami terima. Berdasarkan soal kaji selidik yang kami telah laksanakan ini, kami dapati masih ramai yang tidak tahu akan peranan-peranan penting bank negara ini. Mungkin ada yang masih berpendapat bahawa peranan bank ini adalah sama dengan peranan bank yang biasa dilihat dan diperkatakan. Selain daripada mencari maklumat daripada responden pautan Google Form, kami juga membuat research daripada buku dan internet. Yang pertama tentang pengenalan sistem keuangan Islam yang diamalkan oleh setiap bank di dunia. Antara yang kami sempat kaji ialah latar belakang sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam telah dibentuk dengan beransur-ansur semenjak zaman Rasulullah dan telah diperbaiki, dipertimbangkan dan seterusnya barulah jelas terbentuk sistem keuangan ini pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Selain itu, tujuan sistem keuangan Islam. Tujuannya adalah untuk mengumpul modal yang mencukupi untuk pengeluaran, penggunaan dan pertukaran serta mengagihkan modal kepada sektor-sektor yang benar-benar memerlukan dan boleh membawa faedah kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi, tujuan lain adalah untuk menentukan kestabilan harga, mengekalkan keadaan ekonomi yang makmur dan bersih dari segala kesempitan yang diharungi di peringkat individu serta mewujudkan keadilan dan ihsan.
Untuk ciri-ciri sistem keuangan Islam pula dilakukan dengan sifat tolong-menolong antara satu sama lain, dengan kegiatan yang dilakukan mestilah disertai persetujuan bersama, kesederhanaan, ikhlas, benar, bertibar rasa dan bebas dari larangan. Seterusnya, prinsip-prinsip asas sistem keuangan Islam yang pertama terdiri daripada tauhid, yang mana menguatkan akidah dan menyedarkan manusia itu terhadap dirinya, penciptanya, hubungan antara dirinya dan Tuhannya, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Yang kedua, dari segi konsep harta, penggunaan harta hendaklah dengan cara yang halal dan berfaedah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, institusi Islam. Institusi Islam yang pertama iaitu Baitul Mal, yang merupakan perbendaharaan dan mempunyai peranan yang lebih penting selain menyimpan dan mengagihkan harta kerajaan. Malah, ia menjadi bank pusat terutama sebagai lender of last resort atau peminjam terakhir, serta membentuk dasar dan melaksanakan perancangan dan pembangunan negara dengan berperanan mengutip segala jenis zakat dan cukai-cukai lain yang wajib maupun yang harus. Institusi yang kedua ialah wakaf, iaitu merupakan institusi agama yang sah di mana seorang itu dapat mendermakan sebahagian daripada hartanya untuk tujuan agama atau kebajikan. Wakaf dibenarkan untuk menjual dan membeli, berhutang dan memberi hutang, dan boleh disaman dan menyaman. Institusi yang terakhir ialah insurans. Malaysia menubuhkan syarikat takaful Malaysia Berhad. Ini adalah untuk menyediakan perlindungan kepada masyarakat Islam yang ditimpa malapetaka melalui mekanisme yang selaras dengan syarak, iaitu secara muharabah. Assalamualaikum. Saya Nur Al-Qadariah binti Saiful Bari di atas nombor pelajar 2021127181 akan sambung menerangkan bahagian dapatan kajian daripada Athira Nabila sebentar tadi dan juga kesimpulan yang kami perolehi dari tugasan ini. Sistem kewangan Islam ni dia lain dengan sistem kewangan konvensional sebab berteraskan Al-Quran dengan hadis. Antara fungsi dan kepentingan sistem kewangan Islam ni, yang pertama ialah berjanjinya patuh syariah, di mana dia menawarkannya dalam aspek pengurusan modal, risiko dan pendapatan. So, para pengguna tak perlu risau tentang produk yang diambil. Yang kedua, keuntungannya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Setiap duit atau wang yang dapat dari hasil keuntungan macam buat pelaburan tu kan, semuanya dijamin halal. Yang ketiga, tiada unsur riba. Kalau kita tengok dalam sistem konvensional, riba ni memang diorang guna dari dulu lagi. Tapi dalam sistem kewangan Islam, ianya tak, sebab riba dalam Islam haram kan? Yang keempat, kontrak syariah yang sering digunakan ialah murabahah, musyarakah, ijarah, istisna dan mudarabah. Mudarabah ni macam perkongsian keuntungan. Musyarakah ni pula macam perkongsian untung rugi, di mana setiap pulangan adalah dengan risiko. Yang kelima, tiada pelaburan haram. Duit yang dilaburkan tu akan guna dalam aktiviti perniagaan atau guna untuk biaya rumah, kenderaan dan peralatan yang lain. Yang keenam, ada unsur kepastian di mana kadar faedah tak akan berubah. Fungsi sistem kewangan Islam yang terakhir ialah ibrah, iaitu rebat ke atas harga jualan tanpa mengenakan sebarang cas atau denda. Seterusnya ialah tahap pengamalan sistem kewangan Islam di setiap bank dapat dilihat apabila ada beberapa institusi kewangan yang mengutamakan kewangan Islam pada peringkat kumpulan dan ianya terus berkembang dari masa ke semasa. Menurut laporan Bank Negara Malaysia pada tahun 2019, jumlah dana, jumlah keseluruhan perniagaan insurans dan takaful meningkat kepada 18.3%. Seterusnya, BNN juga menumpukan usaha mengukuhkan nilai asas kewangan Islam untuk manfaat berdasarkan perkhidmatan kewangan mengikut prinsip syariah. Selain itu juga, industri perbankan Islam terus meneroka penggunaan instrumen kewangan sosial macam wakaf, derma dan zakat. Kalau kita tengok banyak bank yang guna sistem kewangan Islam ni macam Bank Islam, Bank Rakyat dan juga MyBank.
Antara keberkesanan sistem kewangan Islam di Malaysia ialah dapat menghapuskan kemiskinan dengan pemberian zakat dan dalam masa yang sama dapat membersihkan harta pengguna. Seterusnya, sebagai pemangkin pertumbuhan sektor ekonomi negara dengan adanya golongan pengusaha dan pelabur Islam. Di samping itu, ia dapat menambahkan kemajuan proses pembangunan negara berasaskan prinsip moral, etika untuk membentuk pembangunan yang adil dan sesama-sesama Islam. Kesimpulan yang dapat dibuat dalam tugasan ini ialah BNN patut menjadi contoh kepada institusi perbankan yang lain yang masih mengamalkan sistem kewangan konvensional. Rakyat Malaysia terutama yang beragama Islam mestilah cerdik dalam memilih sistem kewangan yang menentukan perubahan dalam hidup mereka serta kemajuan negara dan harus berbangga kerana negara Malaysia merupakan antara negara yang terkenal dalam kalangan negara-negara Islam kerana sistem kewangan yang dijalankannya berlandaskan syariah yang dituntut oleh agama. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.